Okey, sekali lagi selamat pagi, selamat datang. Kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Kawan-kawan yang belum join kita, dia boleh ikut rakaman. Saya akan upload lewat sikit hari ini ya. Tapi akan ada rakaman juga. Baik, sebentar, sekejap saya sharekan paparan saya. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk isi kehadiran ya. Saya dah post dekat grup. Kamu punya Saya ada post di grup link kehadiran kamu. Kamu boleh start isi link kehadiran tu. Boleh juga kamu akses pada channel Telegram seperti yang saya tunjuk dekat paparan sekarang ini. Kamu boleh tengok juga, cari post kita, kelas kita hari ini, ni RBT 305 ya. Ada pautan kehadiran dekat situ. Ini post yang sama saya post di grup kamu. Kamu boleh cari dalam grup kelas kamu 305 ataupun kamu boleh tengok pada Telegram channel Cikgu Hisham. Okey, di sana dah ada link kehadiran. Kamu boleh uh, isi kehadiran di situ ya. Okey, selamat datang. Assalamualaikum kawan-kawan kita yang baru masuk. Okey. Jangan lupa isi kehadiran ya. Baik, kita lihat saja tajuk kita hari ini ya. Saya harap kamu ada buku teks dan juga buku tulis bersama kamu supaya senang kamu nak rujuk. Okey, kalau kamu tak ada buku teks, kamu kena rujuk note yang saya berikan. Okey, saya dah bagi link note pada post saya semalam. Okey, kamu boleh tengok note ni, klik saja dia akan keluar macam tu. Semua link ada dekat sini. Arahannya pun dah ada, termasuklah soalan-soalan yang kita akan buat pada hari ini. Hari ini agak banyak sedikit. Saya bagi ni macam ada 12 soalan, tapi saya rasa kita buat 10 je hari ini. Kita buat 10. Kemudian kita akan sambung pula pada minggu hadapan sebab tajuk minggu ni dia agak panjang sedikit. Semua sekali dia ada hampir 18 soalan. So kita bahagi dua lah. Kita buat 10 soalan saja untuk hari ini. Okey. Jadi note ini kamu boleh dapatkan pada post saya semalam. Okey, kamu boleh check di sini. Kalau kamu rasa nak download versi PDF juga, kamu boleh download versi PDF kat bawah ni. Versi PDF mungkin lebih mudah lagi. Kamu tengok, kamu senang nak zoom. Okey. Jadi boleh download versi PDF untuk tengok pada device kamu lah. Baiklah, kita teruskan sahaja. Okey. Yang pertama kita nak tengok tajuk kita pada hari ini. Okey, saya punya format sama sahaja macam minggu lalu Saya punya format paparan saya ni sama sahaja. Okey. Di sebelah kanan, di sebelah kiri ini adalah buku teks. Okey, buku teks. Di sebelah kanan ini adalah paparan buku tulis. Inilah yang saya nak kamu tulis dalam buku tulis kamu. So untuk pertama, ruangan indeks ini saya harap kamu dah buat. Ruangan indeks, kita nak masukkan indeks kita untuk hari ini. Kelas kita bilangan 3, minggu ke-5. Tarikh hari ini adalah 17 Februari. Tajuk kita hari ini bab 3.1.2, peranan reka bentuk dalam pemasaran. So kamu isikan di bahagian indeks supaya kita tahu kelas kita dah buat berapa kali, adakah yang kita tertinggal. Ini senang kita nak semak. So kali ini kita dah tahu kita dah buat 3 kelas. Okey, kita dah buat 3 kelas. Ini kelas kita yang ketiga. Tajuk kita sekarang adalah 3.1.2. Tajuk hari ini peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, kita teruskan ya. Saya laju-laju sahaja. Okey, ini tugasan minggu lalu. Tugasan minggu lalu tak ramai yang hantar tugasan minggu lalu. Saya tak pasti kamu buat ke ataupun kamu tak boleh hantar ke. Bagaimana, tapi saya harap kamu dapat hantar tugasan yang minggu lalu, selesaikan dan hantar tugasan. Yang hantar tugasan pada saya minggu lalu hanya seorang saja. Ini dia. Seorang saja yang hantar tugasan, iaitu Muhammad Azam Hadif. Ini dia tugasan dia. Dia hantar pada saya soalan 1, soalan 2, soalan 3. Lepas tu tertinggal pula dia soalan 4. Tapi tak apalah, saya dah semak. Okey.
Jadi saya harap kawan-kawan yang Cikgu, belum hantar, ya, apa tu? cikgu saya pun dah siap cikgu. Ya, you ada hantar tak? Dah hantar cikgu. You hantar dekat mana ya? Tak apa, tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk dekat you macam mana you nak boleh hantar dekat saya. Saya tunjukkan caranya sebentar lagi. Okey. Jangan risau. Okey. Sekejap lagi saya tunjukkan caranya ya. Okey. Baik. Yang saya Okey, terima, jangan risau. Sekejap lagi saya tunjuk you macam mana step nak hantar. Okey. Mungkin saya faham, mungkin ada kawan-kawan kita dia ada masalah sikit kesukaran untuk hantar. Sekejap lagi saya tunjuk cara dia. Okey, ini satu orang kawan dah hantar, tak apa. Uh, Kawan-kawan yang lain, bila nak hantar tugasan, saya ceritakan sekarang bagaimana cara dia. Okey, perkara pertama adalah kamu rujuk pada saya punya post. Post ini kamu boleh tengok di dua tempat. Yang pertama saya akan post dalam grup WhatsApp 305. Post yang sama macam di skrin saya sekarang. Yang kedua, saya akan post di dalam channel Telegram saya. Post yang sama juga. Dua-dua tempat ni kamu boleh tengok. Okey. Apa yang kamu perlu tengok di dalam post ini, saya berikan. Yang pertama saya bagi pautan Google Meet yang kamu masuk sekarang. Lepas tu saya ada nota. Lepas itu saya ada penghantar link untuk menghantar tugasan. Link untuk hantar tugasan. Kamu dapat lihat di situ. Jadi apabila kamu dah tulis tugasan kamu, ambil gambar. Lepas ambil gambar, kamu klik pautan hantar tugasan ni. Saya tunjuk contoh pada kamu sekarang ya. Kamu klik pautan ini, dia akan bawa kamu kepada satu borang. Ini borang dia. Kamu tulis nama penuh, saya masukkan contoh. Okey. Kemudian kamu muat naik tugasan. Kamu cari file ni, select file from your device. Maksudnya gambar yang kamu dah ambil. Mungkin kamu ambil beberapa keping gambar, 3-4 keping gambar, tak ada masalah. Kamu select file, tekan, dia akan pergi kamu punya foto library. Ini saya buat contoh sahaja. Contohlah saya ada 4 keping gambar. So 1, 2, 3, 4. 5 keping sebagai contoh. Saya buat 5 keping tugasan saya, 5 keping gambar. Kemudian saya klik add. So 5 keping gambar kamu akan masuk ke sini. Kemudian apa kamu buat adalah kamu tekan upload. Tekan upload, dia akan muat naik semua tugasan kamu. Kalau kamu hantar saya 5 keping, 5 keping dia akan hantar. Okey? Dia akan jadi begini. Kemudian kamu klik submit. Kamu klik submit. Tunggu sekejap ya. Ni saya tunjukkan contoh lah ya. Tunggu sebentar. Submit. Okey, setelah selesai dia akan bagi tahu di sana tugasan anda telah berjaya dihantar. Terima kasih. Siap, kamu dah berjaya hantar. Saya akan terima tugasan kamu. Cukup sampai di sini. Kamu dapat tugasan anda telah berjaya dihantar ni, maksud dia kamu dah selesai hantar. Okey, itu satu cara, kaedah nombor satu. Kalau kamu menggunakan Google Form, saya harap kamu cuba untuk guna Google Form. Okey, tetapi kalau tak boleh, saya ada cara kedua. Okey, saya tunjukkan sekarang. Cara kedua adalah langkah pertama kamu pergi kepada channel Telegram saya ni yang ikon warna kuning ni, okey, channel Cikgu Hisham ni, okey. Kemudian kamu cari post kelas kita untuk hari ini sebagai contoh. Tugasan hari ini, kelas hari ini lah, okey. Kalau kamu nak cari, kamu nak hantar tugasan kelas yang minggu sebelum ini, kamu cari post itu. Saya carikan. Post itu adalah post RBT 305. Kamu cari pelan-pelan. Dia tak banyak sangat pun. Boleh cari. RBT 305. Okey, cari lagi. Saya tunjukkan sekarang. Okey. Okey, ni dia. RBT 305 bertarikh 3 Februari. Maksud dia kelas kita yang lalu. Kamu nak hantar tugasan bagi kelas ini. Okey, kamu klik komen. Di sini, kamu tulis nama kamu. Sebagai contoh, saya tulis ini Ali. Kemudian kamu klik send lah gambar. Apa gambar kamu nak send tadi? Sebagai contoh saja saya ambil satu keping. Contohlah kalau sekeping gambar lah. Okay, satu gambar, kamu tekan send. So dia akan jadi begini. Nama kamu, kemudian tugasan yang kamu send. Saya akan dapat
lihat di sini. So, dua cara kamu boleh hantar tugasan kepada saya. Okay, dua cara ni saya rasa kamu pun mudah, mesti boleh. Salah satu mesti kamu boleh guna. Saya pun mudah untuk cari. Okay, kalau kamu hantar di tempat lain, kemungkinan besar saya memang tak akan nampak. Kalau kamu hantar di dalam grup WhatsApp 305, minta maaf, saya tak akan nampak. Grup itu terlampau laju, ramai orang post. Okey, saya pun ada student yang banyak, saya tak akan nampak. Jadi saya minta tolong kamu hantar pada dua tempat ini. Kamu hantar ke dua tempat ini, saya akan nampak dengan mudah. Saya boleh semak tugasan kamu. Setelah saya semak tugasan kamu, saya akan tunjukkan pada kamu macam ni lah. Okey, jadi Muhammad Azam Hadif ni dia dah berjaya hantar pada saya dapat semak. Kawan-kawan yang lain saya harap boleh hantar tugasan dengan kaedah yang saya tunjuk sebentar tadi. Okey, kamu masih ada kan gambar, kamu dah ambil kan? Send sahaja ya. Okey, baiklah. Itu sedikit berkenaan dengan tugasan. Jadi saya terus saja kepada tajuk kita pada hari ini, okey? Okey, tajuk kita pada hari ini buku teks muka surat 128. Okey, buku teks muka surat 128 3.1.2 menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Tajuk ini besar. Jadi saya buat sedikit peta buih di sini. Saya nak tunjukkan kepada kamu betapa luasnya tajuk ni. Okey. Tajuk dia peranan reka bentuk dalam pemasaran. Dia ada terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Yang ketiga mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Untuk kelas kita hari ini, kita akan cover tajuk ini sahaja. Saya tunjuk semua. Okey, ini tajuk yang kita akan cover, yang saya tanda ini. Okey, soalan 1 hingga 10 kita akan cover tajuk ini sahaja. Okey, soalan 1 hingga 10. Ini tajuk-tajuk yang akan kita cover. Tajuk-tajuk yang lain kita akan buat pada minggu hadapan. So saya bahagi dua tajuk ini sebab tajuk ini agak besar sedikit. Minggu hadapan barulah kita selesaikan bahagian sini pula. Okey. Jadi tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Kita pergi yang pertama sahaja, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Jadi sedikit supaya kamu dapat gambaran terlebih dahulu. Dalam buku teks dia tak tunjuk macam ni. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, ini tajuk kita yang pertama. Saya harap di buku tulis kamu boleh tulis sama macam saya. Okey, beginilah bentuknya. Okey, ada tarikh, ada kelas kita hari ini, ada tajuknya. Okey, saya terus bermula dengan soalan 1. Saya terus bermula dengan soalan 1. Jadi cara dia macam juga minggu lalu. Sambil kita jawab soalan, sambil kita cari jawapan dan mungkin saya akan terangkan sedikit. Okey, baiklah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, soalan 1. Boleh ya? Dia terus tanya kita, apakah peranan reka bentuk dalam pemasaran? Okey, jadi kita nak tahu dulu. Kita lihat penerangannya. Okey, apakah peranan reka bentuk dalam pemasaran? Okey, kita lihat. Okey, mungkin sebelum tu kita nak lihat sedikit dia punya penerangan asas dia. Saya bacakan, kita sama-sama lihat. Produk yang ingin dipasarkan terdiri daripada sesuatu, barangan atau perkhidmatan. Ini kita dah cerita minggu lalu. Boleh jadi barang, boleh jadi perkhidmatan. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut merujuk kepada kualiti yang ada pada produk seperti reka bentuk, warna atau saiz produk. Reka bentuk produk yang dipersembahkan dengan baik memainkan peranan penting dalam pemasaran bagi menarik perhatian pengguna. Semestinya lah, produk yang cantik, produk yang berfungsi dengan baik, semestinya pengguna akan suka. Peranan reka bentuk dalam pemasaran terbahagi kepada 3. Inilah dia soalan kita. Apakah peranan reka bentuk dalam pemasaran? Ini dia soalan kita. Jawapan dia yang pertama adalah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Peranan reka bentuk tu nombor 1. Peranan yang kedua,
merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Jawapan yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Jadi itu kegunaan pemasaran itu, ya. Jadi pemasaran secara keseluruhannya dia ada 3 peranan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kamu masukkan ke dalam jawapan kamu pada soalan 1. Okey, boleh? Kita teruskan, ya. Okey, kita teruskan. Saya pergi ke soalan yang kedua. Saya laju sikit lah sebab banyak. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Apakah ciri-ciri produk yang dinilai oleh pengguna bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka? Maksud dia apa dekat sini? Bila pengguna nak beli sesuatu produk, apa ciri-ciri produk itu yang pengguna nilai? Okey, apakah ciri-ciri produk yang dinilai oleh pengguna? Kita lihat, ada 5. Okey, kita lihat jawapan di sebelah. Kamu tengok kod warna yang sama. Okey, saya tengok di sini. Jadi apabila seorang pengguna itu dia nak beli sesuatu produk, kita nak beli sesuatu produk, semestinya kita lihat kepada 5 perkara ini. Okey? Yang pertama, mesti kita tengok fungsi. Adakah fungsi produk itu memenuhi kehendak dan keperluan kita? Okey? Kemudian kita tengok reka bentuk produk. Adakah reka bentuk produk itu dia menarik, sesuai dengan penggunaan kita ataupun tidak? Kemudian kita lihat kekuatan dan kelemahan produk. Apakah produk itu baik, kurang baik, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kemudian kita lihat pula nilai produk tersebut. Menilai dia, macam mana kita menilai sesuatu produk itu? Adakah dia berbaloi dengan harga yang ditawarkan, ataupun sesuatu produk itu terlampau mahal, ataupun terlampau murah, berkualiti, tidak berkualiti. Ke akhir sekali kita lihat juga kepada trend. Adakah produk itu sedang trending, ramai orang pakai? Produk itu semestinya bila ramai orang pakai, mungkin kita boleh beranggapan produk itu baik. Jadi ini antara 5 kita kata ciri-ciri produk. Setiap kali kita nak beli sesuatu produk itu, secara tak langsung, inilah 5 perkara yang kita akan fikirkan. Kadang-kadang kita tak tulis pun, tapi sebenarnya 5 perkara ni mesti kita fikirkan setiap kali kita nak membeli sesebuah produk, sesebuah barangan. Tak kisahlah benda kecil ke, benda mahal ke, benda makanan ke, tak kisah, apa-apa sahaja. Bila kita nak beli, mesti kita fikirkan ke semua fungsi-fungsi ini, ataupun ciri-ciri produk ini. So 5 ciri produk tu saya nak kamu tulis di sini. Fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk, dan akhir sekali trend. Baik, kita terus saja ke soalan yang ketiga. Okey, pengguna akan membeli dan menggunakan sesuatu produk untuk apa? Kenapa pengguna beli sesuatu produk? Kita lihat. Untuk memudahkan sesuatu urusan harian mereka. Okey, kalau produk itu dia boleh bantu kita, mestilah kita beli produk tersebut. Sebagai contoh, kita nak pergi sekolah, nak bawa buku yang banyak, buku tulis, buku teks yang banyak, semestinya kita memerlukan sebuah beg. Jadi, beg sekolah. So, kita pun beli beg sekolah untuk tujuan apa? Memudahkan kita membawa buku. Jadi, sewaktu kita nak pergi beli beg sekolah itu, semestinya kita lihat fungsi produk tersebut. Adakah produk itu kita boleh bawa barangan buku kita, semua buku kita boleh bawa ke? Kita lihat dia punya saiz dan sebagainya, ya. Jadi itu kita menilai produk mengikut ciri-ciri dia. Sekarang ni ciri yang pertama, fungsi produk. So semestinya beg itu boleh menyelesaikan, memudahkan urusan seharian kita. Saya guna beg sebagai contoh lah, ya. Okey, dalam buku teks dia bagi kamu contoh adalah file. Ini contoh dalam buku teks, dia bagi file. Apabila kita nak beli file, ada 3 file dia bagi tahu. Kita boleh pilih file pocket, file pengurusan, file sijil. Setiap satu file itu mestilah fungsinya berbeza-beza. Kalau file pocket ini, dia boleh menyimpan helaian tugasan, biasa saja. File pengurusan pula menyimpan helaian mengikut kategori
tugasan mengikut kategori. Oh, ada pula folder-folder di dalamnya kita boleh susun. Okey, akhir sekali untuk sijil dia lebih jelas lagi susunannya, kita boleh nampak paparan dia, nampak sehelai. Okey. Jadi mana satu fungsi dia yang sesuai dengan kehendak kita. Mungkin ada orang dia sesuai pakai ini. Mungkin ada orang dia nak letak sijil, so dia pilih ini. Itulah maksud dia. Fungsi itu berbeza-beza. Baik, saya teruskan. Laju-laju sikit. Soalan nombor 4. Apakah elemen pada reka bentuk produk yang boleh mempengaruhi pasaran? Apakah elemen pada reka bentuk produk yang boleh mempengaruhi pasaran? Kita tengok nombor 4, warna ini ya. Okey, ini dia. Okey, jawapannya yang mempunyai nilai tambah. Kita baca sikit ayat dia ya. Lazimnya reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Namun, produk dengan reka bentuk yang mempunyai nilai tambah seperti menarik, unik dan selesa. Ini dah soalan seterusnya. Boleh mempengaruhi pasaran bagi produk tersebut. Okey. Jadi maksud dia apa? Memanglah produk itu fungsi dia tadi fungsi dia kurang lebih sama macam beg sekolah. Sama je, semua boleh bawa buku. Tetapi ada satu ni dia ada nilai tambah. Nilai tambah tu macam mana? Nilai tambah tu dia lebih cantik, warna dia menarik, reka bentuk dia tu kena di hati kita. So itu kita panggil dia sebagai nilai tambah. Jadi jawapan bagi soalan 4 tadi adalah mempunyai nilai tambah. Walaupun fungsinya sama, beg A, beg B, beg C, tetapi kita suka beg C sebagai contoh sebab dia ada nilai tambah. Kita suka warna merah, beg C pun warna merah sebagai contoh. Jadi dia menarik perhatian kita. Okey. Bersambung sebenarnya soalan kelima ya. Berikan 3 nilai tambah yang boleh mempengaruhi pasaran. Okey, 3 nilai tambah tadi adalah menarik, unik dan selesa. Okey, menarik, unik dan selesa. Kenapa kita suka sesuatu tu? Apakah nilai tambahnya? Mungkin kalau beg tadi nampak menarik, ataupun keselesaan. Apabila kita galas, oh sedap lah, dia ada lembut kat sini, dia punya tempat galas dia tu kan, ada span supaya kita selesa, bawa beg yang berat pun masih selesa sebagai contoh. So dia unik. Mungkin beg sekolah kita tu ada banyak kompartmen, ada zip banyak, kita boleh senang nak isi barang di dalamnya. Tu mungkinlah itu antara nilai-nilai tambah yang kita pilih, yang kita lihat, ciri-ciri yang kita lihat sewaktu kita memilih sesuatu produk. Okey, itu soalan nombor 5. Saya teruskan soalan nombor 6 pada muka surat 131. Okey, 2 persoalan penting bagi pengguna untuk memahami kekuatan dan kelemahan produk. 2 persoalan penting bagi pengguna untuk memahami kekuatan dan kelemahan produk. Apa yang kita fikirkan? Apakah persoalan yang kita tanya pada diri kita sewaktu kita menilai, memilih kekuatan produk? Kita tengok di sini. Okey. Dia kata apa? Mementingkan kekuatan reka bentuk berbanding fungsi, atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. Agak pening sikit nak faham kan? Kita tengok contoh. Katakanlah kita ada 2 kipas dekat sini. Kipas A, kipas B. Kamu suka yang mana? Di sinilah kita menilai. Bila persoalannya, kamu nak pilih yang mana? A atau B? Jadi antara ciri-ciri yang perlu kita fikirkan sewaktu kita menilai adalah kita boleh tengok kelebihan dan kelemahan sesebuah produk itu. Kita tengok dulu produk A. Apa dia punya kekuatan? Fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Oh, kipas ini laju. Ya, so angin dia kuat, bagus. Kelemahannya pula, reka bentuk kipas ini kurang menarik. Tapi dia tak berapa cantik. Dia warna putih sahaja. Okey, tak apalah. Baik, kita lihat pula kipas yang B. Reka bentuk kipas yang menarik. Wih, cantik
cantik reka bentuk dia. Ada hiasan-hiasan lagi. Color dia pun menarik. Kita suka berbanding yang tadi. Putih sahaja. Tetapi, apa kelemahannya? Kita tengok. Fungsi kipas yang berkuasa putaran angin yang perlahan. Alamak, kipasnya dah cantik dah. Tapi anginnya perlahan pula. Jadi di situlah kita menilai. Sewaktu kita menilai itu, di sinilah dia kata ni. Mementingkan apa? Apa yang kita pentingkan? Kalau kita pentingkan kekuatan reka bentuk produk berbanding fungsi, maksud dia tak apalah. Angin slow pun. Tapi cantik. Mungkin ada orang dia pentingkan begitu. Ataupun kamu mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. Mungkin ada orang pilih, tak kisah. Saya tak kisah pun warna dia putih saja, dia tak ada color yang menarik, tak apa. Sebab yang penting saya nak angin dia kuat. Jadi itu pilihan masing-masing. Ada orang nakkan fungsi berbanding reka bentuk, ada orang dia suka reka bentuk yang cantik berbanding fungsi. Jadi pilihan masing-masing. Jadi ada contoh lain tak dekat sini? Okey, ni satu lagi contoh kita lihat. Ini contoh buku teks kita tengok. Dia kata apa? Reka bentuk balang makanan. Kita tengok A dulu. A kita tengok fungsi balang makanan yang kedap udara. Membolehkan makanan yang disimpan tahan lebih lama. Okey, dia kedap udara, tahan lama. Makanan yang kita simpan dalam tu tahan lama, tak masuk angin. Kelemahan dia apa? Reka bentuk balang makanan yang kurang menarik. Reka bentuk dia tak cantik lah. Dia plastik sahaja. Dengan tudung pun color merah macam tu je. Okey, dia kurang menarik. Berbanding produk B. Kita lihat produk B. Reka bentuk balang makanan yang menarik. Cantik balang makanan dia. Diperbuat daripada kaca. Cantik. Okey, tetapi dia ada kelemahan. Fungsi balang makanan tidak kedap udara, menyebabkan makanan yang disimpan mudah rosak. Okey, jadi di sini kita ada konflik lah. Yang mana satu kita pilih? A atau B, mengikut kita punya kesesuaian. Mungkin ada orang tu dia kata tak apa, saya nak cantik. Sebab saya nak letak makanan ni, kuih ni sekejap saja. Kan? Sebab nak menghidangkan kepada tetamu sewaktu hari raya sebagai contoh. So nak cantik-cantik kan. Tak apa, makanan ni tak masuk angin sebab hidang sekejap je, beberapa jam saja dah cukup. Okey, mungkin ada orang dia fikir begitu. Mungkin ada orang lagi dia fikir, saya terpaksa, bekas saya ni tak berapa cantik, tak kisahlah. Janji dia boleh tahan lama sebab saya nak menjual produk saya. Jadi dia mungkin tahan seminggu atau 2 minggu di dalam ini, makanan tak rosak. Jadi itu sedikit kekuatan dan kelemahan produk. Jadi menjawab balik soalan nombor 6 kita, 2 persoalan penting bagi pengguna untuk memahami kekuatan dan kelemahan produk. Jawapannya adalah di sini. Yang pertama, mementingkan kekuatan reka bentuk berbanding fungsi. Jawapan yang kedua, mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk. Okey, itu nombor 6. Saya teruskan. Sekejap tengok ada soalan ke? Sorry, nak tengok chat. Okey, tak ada apa-apa. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh cakap terus saja dekat mic. Okey, kita pergi soalan nombor 7. Kita teruskan. Okey. Nombor 7 dengan kod warna biru. Nilai produk dan perkhidmatan dapat dinikmati oleh pengguna apabila bagaimana kita nak menikmati nilai sesuatu produk itu, kita lihat. Apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Okey, kita baca sedikit berkaitan dengan nilai produk. Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai terhadap sesuatu produk dan perkhidmatan akan diperolehi apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Okey, jadi bagaimanakah kita nak tahu sesuatu barang itu bernilai bagi kita ataupun tidak? Okey, kita boleh tahu apabila barang itu dia dapat mendatangkan faedah kepada kita. Kita tengok 2 contoh barangan di bawah ni. Walaupun barang ni dah mungkin tak wujud dah sekarang ni kan. Orang dah tak pakai dah radio. Kamu dengar radio lagi? Tak, semua pakai handphone kan. Okey, kita tengok. Kita ada 2 buah radio. Radio yang pertama, kita tengok reka bentuk dia moden, cantik. Reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Maksud dia kita boleh dengar radio online di sini. Okey.
Radio yang kedua pula, reka bentuk radio yang tidak boleh menyokong aplikasi internet sebagai contoh. Ini harga RM100. RM100. Ini pula harga RM150. Contoh. Okey. Jadi kamu pilih yang mana? Yang ini murah. Adakah dia memberi nilai dan faedah kepada penggunaan kita? Itu kita sendiri jawab. Yang ini mahal. Adakah dia memberikan faedah dan nilai kepada penggunaan kita? Ada orang, saya mesti nak kena ada internet supaya saya mudah nak dengar radio, macam-macam jenis radio ada. Radio international pun saya boleh dengar. So, walaupun harga dia 150 sebagai contoh, lebih mahal daripada yang ini, tetapi dia lebih bernilai bagi saya sebab saya perlukan internet untuk akses radio saya. Okey, mungkin begitu. Ada orang pula berfikir semestinya ini lebih bernilai, dahlah harganya murah. Okey, dia tak memerlukan internet pun untuk saya dengar radio. Jadi saya tak kisah talian internet, saya tetap boleh dengar radio. Jadi nilai itu berbeza-beza. Kalau kamu rasa kamu dapat faedah yang baik daripada pembelian produk ini, so inilah yang lebih bernilai bagi kamu. Okay? Mungkin ada setengah orang, dia suka produk ini dan produk ini akan bagi lebih nilai kepada dia. Itu sedikit perbezaan. Balik pada jawapan kita adalah pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Okay? Itulah kita punya jawapan bagi soalan nombor 7. Baik, kita teruskan. Soalan nombor 8. Apakah maksud trend? Saya rasa kamu pun lebih pakar lah daripada saya lah. Trend. Ataupun kita sebut sekarang ni trending. Banyak orang sebut trending. Apakah trend terbaru, trend terkini. Jadi produk juga dia ada trend. Di dalam pemasaran juga ada trend dia. Okey, kita lihat. Okey. Trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk atau perkhidmatan atau gaya hidup atau teknologi dan sebagainya. Dia macam-macam boleh terjadi. Trend berlaku dalam tempoh tertentu. Dia ada tempoh. Dan berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. Okey, trend ni dia berbeza-beza. Kita lihat. Sebelum ni kita dah lihat evolusi telefon bimbit, kita dah lihat minggu lalu evolusi televisyen, tapi kita lihat pula dalam kategori trend ni, kita tengok trend sebagai contoh smartphone lah. Kita tengok smartphone. Mula-mula smartphone mungkin bersaiz kecil, kemudian bila satu syarikat mengeluarkan skrin yang lebih besar, syarikat-syarikat lain juga ikut membuat telefon pintar dengan skrin yang lebih besar. Pengguna suka, ramai pengguna membeli telefon yang bersaiz besar, semestinya dia menjadi trend untuk waktu tersebut. So semua telefon-telefon yang lain pun ikut ada trend yang besar, trend skrin yang besar, okey, ataupun skrin yang penuh. Sebelum ni skrin dia tak penuh, tapi yang terbaru ni, ni yang lama kan phone kan, yang baru semuanya skrin dia penuh. Dah tak ada butang. Dulu ada butang. Datang pula trend, tak ada butang. Maksud dia, musim tu semua telefon tak ada sebarang butang langsung nak tekan. Itu mungkin boleh trend. Trend itu kita tengok produk. Dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi fashion. Fashion pun boleh trending juga. Daripada zaman dahulu. Okay, kita tengok ni kalau buku teks kita ni zaman dulu-dulu. Okay, pakaian-pakaian wanita zaman dulu diperbuat daripada kain songket. So, semualah pakaian pun, semua kain songket. Okay? Kemudian, mungkin ada trend yang berlainan pula. Jenis-jenis pakaian. Jadi, saya rasa kamu lebih mahir lah berkaitan fashion ni daripada saya. Tapi tak kisahlah. Apa-apa pun, kita kena faham yang maksud trend itu, mengikut buku teks kita adalah trend ditentukan oleh pemberitaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Trend juga berlaku dalam tempoh tertentu. Dia bukanlah sepanjang zaman, tapi dia ada tempoh tertentu sahaja. Lepas habis trend tu, permintaan dia menurun dan mungkin orang suka benda lain pula. Okay? Dia berbeza-beza. Okey, itu soalan nombor 8. Kita pergi seterusnya soalan nombor 9.
Saya harap kamu boleh dengar saya ya. Okey, soalan nombor 9, apakah maksud komunikasi? Kita lihat komunikasi di sebelah sini. Okey, komunikasi ialah proses untuk menyampaikan maklumat dan perihal mengenai produk dan perkhidmatan. Komunikasi boleh berlaku antara dua pihak, antara pengeluar dan pengguna. Okey, jadi komunikasi itu adalah proses untuk menyampaikan maklumat. Di dalam pemasaran, sangat penting kilang dia nak hantar maklumat kepada pengguna. Dia nak bagi tahu dia produk dia adalah yang paling hebat. Oh, ini telefon kami yang terbaru. Okey, kameranya berapa ratus megapiksel, dapat zoom sampai ke bulan sebagai contoh. Jadi dia menggunakan pemasaran dan juga pengiklanan untuk dia bagi maklumat kepada pengguna. Dia nak cerita betapa bagus hebatnya dia punya produk. Okey, sebagai contoh begitulah. Okey, baik, kita teruskan soalan yang terakhir. Saya stop sampai soalan nombor 10 saja ya. Okey, terdapat 5 jenis pengenalan diri produk. Iaitu, apa itu pengenalan diri produk? Kita tengok di sebelah. Okey, ini dia. Pengenalan diri produk terdiri daripada 5 perkara, iaitu penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. So, itu dia 5 pengenalan diri produk. So, setiap produk itu dia mesti ada penjenamaan, dia mesti ada satu program kesetiaan, dia mestilah boleh diingat, boleh dikenali dan juga kebolehpercayaan kepada jenama. Maksud dia pengguna percaya kepada sesebuah jenama itu. Cerita lebih lanjut berkenaan dengan setiap satu ini, kita akan sambung pada minggu hadapan soalan yang berikutnya. Sebab dia akan jadi terlampau panjang pula nanti. So, saya stop sekarang ini sehingga soalan nombor 10. Okey, kamu boleh cari jawapannya di sebelah sini, ikut. Minggu hadapan baru kita sambung soalan 11 dan seterusnya. Baik, setakat ini itu sahaja 1 hingga 10. Saya buka sekarang ini untuk sebarang soalan. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh on mic tanya saya ataupun kamu boleh chat saya sekarang berkenaan dengan soalan. Soalan mana, apa-apa saja soalan, mungkin kamu nak tanya soalan 1, soalan 2 yang mana kamu kurang faham lagi, mana nak cari jawapannya, kamu boleh tanya saya sekarang. Sebab kita di dalam Google Meet ni, kita ada peluang lah untuk tanya soalan. Kawan-kawan lain yang tak masuk, mungkin dia kena lihat YouTube sahajalah. Saya akan upload rakaman kita punya sesi Google Meet ni, mungkin lewat sedikit hari ni. Kalau tak sempat pun esok saya akan upload juga dalam minggu ni. Okay, supaya kawan-kawan yang lain dia berpeluang untuk tengok. Kalau kawan yang tak ada peluang untuk tengok pun, dia boleh baca note kita di Telegram. Okay, dan dia tetap boleh jawab kita punya tugasan. So, saya buka sekarang soalan. Apa-apa soalan nak tanya saya sebelum kita tamat? Ada soalan? Sesiapa? Ada ramai ni. Kita ada 5 orang dekat sini. Divya. Soalan nombor 8 tak faham. Nombor 8? Okey, ini nombor 8 Soalan nombor 8, apakah maksud trend? Okey, jawapannya di sebelah. Ini jawapan dia. Trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk. Ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Itu dia jawapan bagi soalan nombor 8. Okey, kawan-kawan lain, ada soalan lain? Boleh juga chat lah, kalau tak nak cakap pun boleh chat dekat sini. Boleh chat untuk tanya apa-apa soalan. Ada lagi soalan? Saya buka sekarang ini. Kita ada peluang lah untuk tanya soalan sebab kita masuk Google Meet kan. Kawan-kawan yang tak masuk Google Meet, dia tak boleh lah. Susah sikit lah nak tanya soalan. Okey, sambil-sambil itu, kalau sambil-sambil saya tunggu soalan daripada kamu, saya kongsikan sekejap. Okey, saya kongsikan sedikit. Kalau kamu ada soalan nanti, macam mana kamu nak buat? Okey.
kamu pergi kepada channel Telegram, okey, kamu pergi pada channel Telegram, cari post untuk kelas kita hari ni. Contoh kamu ada soalan untuk kelas kita hari ni. Kamu nak tanya, cikgu, soalan nombor 2 tu apa jawapan dia? Okey, kamu nak cari jawapan dia. Kamu cari post, ini post kita hari ni. Saya tunjuk dekat skrin sekarang ya. RBT 305 17 Februari 10 hingga 12. Ini post kita. Kamu pergi dekat bawah tu, dia ada leave a comment. Klik leave a comment, tanyalah soalan di sini. Okey? Kamu boleh tanya soalan di sini. Tugasan pun kamu boleh hantar juga di sini. Okey? Tugasan pun kamu boleh hantar juga di sini. Kalau kamu tak boleh hantar melalui link Google Form yang saya bagi tadi, kamu hantar saja tugasan dekat post kita pada hari ini. So, kamu ada dua kaedah tu. Nak tanya soalan pun boleh, nak ni pun boleh. Okey? Tolong jangan respon dalam grup WhatsApp 305. Saya susah nak lihat di sana kerana ramai sangat. Bila saya terlepas, dia maklumat dah naik ke atas, saya tak boleh nampak. Okey? Jadi nak scroll pun panjang sangat. Jadi tolong saya, kita kena kerjasama sikit di sini. Okey? Kamu hantar respon pada dua channel ni, sama ada hantar melalui Google Form ataupun hantar dekat channel Telegram supaya saya pun mudah nampak, saya boleh semak tugasan kamu. So ini satu perkara yang kita perlu bekerjasama lah ya, untuk memudahkan urusan kedua-dua pihak. Okey, last call. Ada lagi soalan? Tiada soalan? Ada siapa-siapa nak on camera? Kalau on camera kita boleh selfie. Saya boleh ambil gambar ni, kita ada 5 orang ni. Boleh kita selfie sekejap 5 orang. Ada nak on camera? On lah. Boleh kita berselfie. Sebab saya minta gambar kamu pun kamu tak send kepada saya. Tugasan pertama. So saya tak kenal kamu. Okey? Apa kata on camera dan kita boleh selfie dulu sekejap? Kalau tak menjadi masalah kepada kamu. Okey? Tak ada? Tak nak? Boleh? Tak boleh? Saya masih tunggu. Tak nak on camera, tak mandi lagi ya tu. Okey, last call. Ada sebarang soalan? Last. Ada soalan lain? Tiada? Divya, Sumati, Hafiz. Ni satu, Mahfuzah. Seorang lagi. Tiada soalan? Okey, Ruku, Dunga, tiada soalan? Okey, kalau tiada, saya rasa kita tamat di sini saja. Saya harap kamu boleh selesaikan tugasan dan hantar tugasan itu, kita punya tempoh 1 minggu lah ya. Sebelum kelas minggu hadapan, sepatutnya kamu dah hantar tugasan pada saya. Okey, setakat ini sahaja. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Kamu boleh respon pada channel Telegram untuk sebarang soalan di sana. Okey, bye-bye. Baik, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Alright, bye-bye. Bye, cikgu. Bye-bye.